Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi ini bersama lagi kita dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, dan kita semua umat Islam sedang berpuasa. Kita sudah menghampiri ataupun kita telah mencecah setengah daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita minta kepada Allah, semoga Allah terima puasa kita, tetapi kita hendaklah menjaga diri kita daripada sebarang perkara-perkara yang dilarang, ditegah oleh Allah Azza wa Jal. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan dalam topik yang seterusnya. Ini topik yang sangat-sangat penting, sebab topik ini bukan mudah untuk nak kita semua jaga, bukan mudah untuk kita konsisten nak amalkan, apatah lagi kepada golongan lelaki dekat luar sana. Jadi hari ini insya-Allah kita akan berbincang tentang topik menjaga mata, sebab inilah yang menyebabkan kita pada hari ini terjebak dalam banyak perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla tak suka. Dalam kita berpuasa, mata kita ni lah antara perkara yang perlu kita latih untuk nak kita jaga. Jangan duk kita tengok benda-benda yang Allah dah larang kita daripada kita tengok. Dan fitnah yang dihadapi oleh orang-orang Islam pada hari ini, ataupun kita kata satu ujian besar kepada diri kita adalah bila mana kita sering kali melihat apa-apa perkara yang boleh menarik kita untuk melakukan maksiat. Sebagai contoh, orang-orang lelaki yang suka untuk nak mengintai, melihat orang-orang perempuan yang tidak dihalalkan kepadanya. Dan ini kita sering kali boleh dapati bila kita pergi ke kedai-kedai, ke pasar raya, pergi di jalanan, pergi ke tempat-tempat publik, ataupun ketika kita membaca, kita lihat majalah ataupun di handphone kita semua, sering kali kita akan dapati banyak daripada aurat-aurat wanita sebegini yang terdedah, dan kita akan rasa macam seronok untuk nak tengok. Itu adalah kita kata kecenderungan golongan lelaki yang Allah jadikan sebagai ujian bagi diri kita semua. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim telah mengingatkan kita semua, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali min nisa. Aku tidak tinggalkan selepas daripada diri aku ni satu ujian yang paling besar, yang paling memudaratkan ke atas golongan lelaki selain daripada orang perempuan. Jadi ujian yang paling besar bagi orang-orang lelaki ni sebenarnya adalah wanita. Sebab wanita ni Allah jadikan mereka ini indah. Mereka ini Allah jadikan fitrah lelaki ini mudah untuk nak tertarik kepada golongan wanita. Sebab tu bila kita rasa tertarik, kita nak tertarik ni macam mana? Kita akan mula tertarik bila mana kita terlihat, kita ternampak keindahan tersebut. Jadi sama ada untuk nak kita meneruskan lagi sampai kita akan fikir benda-benda yang bukan-bukan, ataupun kita akan melakukan perkara-perkara yang bukan-bukan, ataupun kita mampu untuk nak menahan pandangan kita daripada meneruskan perbuatan tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, inna dunya halwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini, perhiasan dunia ini memang manis-manis, memang hijau, maksudnya indah-indah. Maksud kita nak tengok tu cantik, nak rasa dia memang sedap. Tetapi Nabi kata, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Tapi beringat, hati-hati dengan ujian keduniaan ini, hati-hati dengan ujian wanita. Kata Nabi SAW, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fil nisa. Ujian yang pertama sekali yang menyebabkan Bani Israel dahulu tertewas adalah kerana wanita. Jadi kena jaga-jaga. Yang ini selalu saya pesan kepada anak-anak didik saya, especially kepada golongan-golongan yang sedang meningkat usianya, sedang memasuki fasa remaja. Masa ni memang Allah jadikan sebagai contoh nafsu tu sedang meningkat ataupun sedang membuak-buak. Ditambah lagi dengan perasaan ingin tahu, nak explore semua benda, nak try, nak rasa semua benda.
dan kuncinya adalah mata. Saya baru pesan kepada anak-anak didik saya semalam. Saya kata jaga mata, sebab mata ini adalah kunci punca bagi segala maksiat yang kita lakukan. Macam mana pernah kita pesan, tergesa-gesa ini adalah ibu kepada segala penyesalan. Begitu juga dengan mata kita ni adalah ibu kepada maksiat. Walaupun ini satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, tetapi seringkali kita manusia ini memang akan mudah tertewas dengan mata kita. Bila kita nampak je ada perempuan-perempuan lalu, mata kita pun macam nak tertengok. Apatah lagi yang seksi-seksi, yang cantik-cantik. Bila kita baca, kita tengok handphone, kita tengok tertampak gambar dan sebagainya, mungkin fikiran kita akan mudah untuk nak melencong ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Itu ujian golongan lelaki yang perlu untuk nak kita berhati-hati, untuk kita cuba untuk nak jaga diri kita. Kalau kita tak jaga mata, start dengan mata kita ni, ini adalah start akan berlakunya macam-macam perkara yang Allah tak suka. Hari ini kadang-kadang orang selalu duk laungkan ataupun canangkan kempen menutup aurat kepada golongan wanita. Betul? Maksudnya seorang wanita tu perlu menjaga sedaya upaya auratnya, sebab kalau dia tak jaga aurat dia, dia akan mudah untuk nak menarik golongan lelaki. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan abaikan kempen menundukkan pandangan, khususnya kepada golongan lelaki. Sebab golongan lelaki ini, mereka ini mudah untuk nak tertarik kepada luaran. Mereka ini mungkin tak mudah tunduk kepada harta, tak mudah tewas kepada material. Tetapi lelaki ini mudah tewas kepada wanita. Apatah lagi wanita yang cantik-cantik di pandangan mereka, mudah sangat mereka akan tumpas. Sebab tu dia bermula daripada mata kita ataupun pandangan kita. Jaga mata kita, khususnya pada bulan Ramadan, kita latih diri kita nak jaga penglihatan kita. InsyaAllah kita akan dapat mengurangkan kemusnahan ataupun damage yang tidak sepatutnya pada bulan Ramadan dan juga pada bulan selain daripada Ramadan. Tetapi bagaimana kita nak cuba melatih diri kita menjaga ataupun memelihara pandangan kita, itu insya-Allah kita akan kongsikan selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan perkongsian kita pada hari ini, iaitu tentang topik menjaga pandangan kita. Okey, tapi macam mana kita nak menjaga mata kita? Sebab mata kita memang seronok untuk nak melihat perkara-perkara yang Allah larang. Memang itu ujian kita. Jadi macam mana kita nak jaga? Yang pertama sekali, kita kena ada ilmu. Kita kena tahu tentang apa yang Allah dan Rasulnya kata. Itu antara yang akan menimbulkan perasaan takwa dalam diri kita, untuk kita cuba berusaha menjaga pandangan kita. Sebab bila kita tahu larangan daripada Allah, bila kita tahu ancaman yang Allah dan Rasulnya telah beritakan kepada kita, kepada orang-orang yang culas pandangan mata mereka, yang selalu melihat perkara-perkara yang haram, maka insya-Allah kita akan lebih rasa bimbang. Kalau kita ada iman, kita ada takwa, insya-Allah kita akan rasa takut untuk nak melihat perkara-perkara yang Allah larang. Contohnya dalam surah An-Nur, dan dalam ayat 30, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Apa Allah kata? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka, jagalah kemaluan mereka, itu lebih suci, lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah ini maha tahu apa yang kalian semua lakukan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka, Nabi SAW ada mengatakan bahawa akan ditulis kepada anak Adam itu bahagiannya daripada zina. Dan zina ni tak semestinya bila mana kita melakukan hubungan dengan
pasangan yang bukan yang tidak halal ini. Termasuk Nabi kata antara bahagian cepisan daripada dosa zina yang kita dapat antaranya pada anggota-anggota lain. Nabi kata fal ainan zinahuman nazar. Mata kita ni juga ada zinanya, iaitu pada pandangannya. Telinga kita ni Nabi SAW kata zinahumal istima'. Dia juga boleh berzina dengan pendengaran. Wal lisanu zinahul kalam. Lidah kita ni juga boleh berzina jika kita tak jaga kalam-kalam kita, ucapan-ucapan kita. Wal yad zinahumal batsh. Wal rajul zinahal khuta wal qalbu yahwa tamanna bima wa yusaddiqu dhalik. Maksudnya sampai ke tahap Nabi SAW kata anggota-anggota kita, hati kita ni semua yang mana dia ada bahagian-bahagian pemula-pemula kepada zina itu, dan yang akan membenarkan ataupun mendustakan semua itu adalah kemaluan kita. Itulah yang akan menentukan sama ada dosa daripada apa yang kita lakukan tu akan komplit ditulis dosa zina kepada diri kita ataupun tidak. Sebab tu kita kena jaga mukaddimah ni, jangan kita ambil mudah. Nabi larang kita daripada kita duk mengintai ataupun kita duk mengintip. Kalau kita ternampak, contohnya kita ternampak perempuan, kita ternampak benda-benda yang haram, jangan kita teruskan pandangan tu lagi. Jangan kita pergi mengintai lama. Tak boleh. Kalau kita ternampak sekali tu je dah cukup. Semua orang pun mesti akan ternampak kan. Kita nampak, jangan pula ternampak sekali kita tengok lagi lama macam tu kan. Tengok banyak kali pula kan. Jangan macam tu. So pernah seorang sahabat Nabi, Jarir bin Abdullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan secara tiba-tiba. Kalau ternampak macam mana? Nabi kata jangan duk turut, jangan duk ikut je. Maksudnya kita tengok sekali je pandang tapi kita nak tengok lama-lama. Bukan tu maksudnya. Nabi tak nak bagi kita ni benda yang tak sengaja kita jangan buat lagi. Kalau kita nampak, jangan kita teruskan pandangan kita. Yang kedua, cara kita nak cuba nak jaga mata kita, pandangan kita, kita kena sentiasa ingat bahawa Allah sentiasa melihat kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. So kita kena rasa bimbang, kita kena rasa malu bila Allah nampak kita. Dan kalau bayangkan kalau kita tahu ada CCTV melihat mata kita, melihat apa yang kita lakukan, kita mesti akan segan kan. Kalau kita tersilap buat, mesti kita akan berhati-hati bila nak melakukan sesuatu, apatah lagi bila kita tahu Allah melihat kita. Itu konsep CCTV Islam yang paling baik sekali, iaitu konsep al-ihsan. Kita merasakan Allah melihat kita dan kita sentiasa dekat dengan kita. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kamilah yang menciptakan manusia dan kami tahu apa yang hatinya itu duk berbisik-bisik. Dan Allah kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan khianat mata kita ni dan apa yang disembunyikan di dalam hati kita ni. So jaga semua mata-mata kita, jaga telinga kita semua. Ya Allah pesan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap daripada pendengaran kita, setiap daripada penglihatan kita, hati kita ni semua akan dipersoal, ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabat dia, "Usika an tastahillah Azza wa Jalla kama tastahi rajulan salihan min qaumik." Cubalah untuk kamu malu, ada sifat malu terhadap Allah Azza wa Jal sebagaimana kamu malu kepada orang-orang saleh daripada kalangan kaum kamu. Kita ni bila jumpa dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik, kita akan rasa segan dengan dia. So kita cuba sedaya upaya untuk nak berasa segan dan malu dengan Allah. Dan insya-Allah bila kita tahu Allah itu selalu melihat kita, maka insya-Allah kita taklah cuba-cuba
nak culas mata kita pakai spek hitam tapi mata duk kat toleh kanan kiri, toleh macam ni tapi mata kita duk kerling ke sana kan. Jaga mata kita. Allah semua tahu pandangan-pandangan kerlingan-kerlingan sedemikian. Baik, jangan ke mana-mana, insya-Allah teruskan lagi bersama dengan saya dalam segmen yang terakhir selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam segmen yang terakhir dalam episod pada kali ini. Macam mana kita nak menjaga mata kita? Itulah yang tengah kita bincangkan bersama dalam episod pada hari ini. Baik, tadi kita dah kongsikan 2 tips macam mana kita nak menjaga pandangan kita. Baik, yang ketiga kita teruskan lagi, iaitu kita kena sentiasa tahu bahawa mata kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Dan mata kita ni, apa yang kita tengok, mata kita ni akan bagi tahu pada Allah. Ya, dulu dia tengok ni, ya dulu dia buat ini, ya dulu mata dia duk curi-curi pandang itu dan ini. Semua itu akan menjadi saksi. Dan Allah pernah kata dalam surah Fussilat, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bila kat mahsyar nanti, pandangan kita, mata kita, kulit kita ni semua akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan dekat dunia. Oh, scary. Kita tak mau nanti mata kita ni cerita. Mata kita ni macam kamera lah, direkodkan apa yang kita lihat. Kalau kita nak nafi, tak Allah, aku tidak, aku tak tengok benda-benda ni, mata kita tu akan bagi tahu, ini dia tengok sebenarnya dulu, ini bukti dia. So jangan bagi anggota tubuh kita menjadi saksi yang menembak kita. Okey, yang keempat, kita ni kena cuba untuk nak ingat tentang faedah-faedah daripada menundukkan pandangan. Sebab pandangan ni, insya-Allah kalau kita boleh jaga dia betul, ada macam-macam manfaat. Contohnya Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih pernah mengatakan antara kelebihan kita menjaga pandangan kita, yang pertama sekali, kita memang menunaikan ataupun kita melaksanakan perintah Allah. Itu adalah kemuncak bagi segala kebahagiaan dalam kehidupan kita dekat dunia ini ataupun dekat akhirat. Allah Azza wa Jalla kata, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kejayaan yang sangat-sangat besar. Yang kedua, kita boleh mencegah diri kita daripada terjebak ataupun diracun. Yang mana racun-racun ini boleh menimpa kepada tubuh kita ataupun hati kita. Dengan mata kita ini, hati kita ini boleh kotor. Dengan mata kita ini juga, tindakan kita itu boleh tersilap ataupun tergelincir. Yang ketiga, kata Ibn Al-Qayyim, antara faedah kita menjaga pandangan kita adalah bila kita jaga mata kita, insya-Allah hati kita akan lebih bahagia. Kita akan rasa lebih lapang, kita akan rasa lebih ketenangan, kegembiraan, sebab kita berjaya menewaskan musuh utama kita. Apa musuh utama kita selain daripada syaitan? Iaitu hawa nafsu kita. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad pernah mengatakan kepada kita, insya-Allah apa-apa perkara yang kita tinggalkan kerananya, iaitu kerana Allah, maka Allah pasti akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan kalau kita mampu untuk nak tinggalkan keseronokan dunia kita yang kita nikmati, yang kita raih dengan mata kita ni, insya-Allah Allah akan gantikan nanti dekat akhirat dengan something yang jauh lebih baik. Kemudian yang keempat, antara kelebihan dia adalah insya-Allah hati kita ini akan dipenuhi dengan cahaya hidayah, cahaya petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Bila mata kita ini bersih, hati kita juga akan bersih. Kalau mata kita ini tak jaga, maka hati kita ini juga akan gelap, akan hitam.
Maka Allah, sebab tu Allah kan dalam surah An-Nur, bila Allah perintahkan kepada kita, Allah kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Iaitu ketika Allah perintahkan kepada kita untuk nak menunduk pandangan kita, memelihara pandangan kita. Apa Allah kata selepas itu? Allahu nurus samawati wal ard. 5 ayat selepas tu Allah kata sesungguhnya Allah ini memiliki cahaya di langit dan di bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, iaitu cahaya-cahaya Allah ni semua yang Allah akan campakkan ke dalam hati hamba-Nya yang beriman, yang melaksanakan perintahnya, yang menjauhi daripada larangannya. Maka insya-Allah bila mana hati kita ini sudah bercahaya, bersinar, maka dia akan menerima pelbagai kebaikan, dan insya-Allah segala kekotoran itu dapat disingkirkan. Yang kelima ni untuk adik-adik yang muda-muda ni kena tunggu sekejap. Sebab bukan mudah untuk nak kita laksanakan awal-awal kan. Tips-tips tadi tu insya-Allah boleh. Tapi tips yang kelima ni kena sabar sikit, okey? Apa tips dia? Iaitu kita berkahwin. Dan berkahwin ni sebenarnya bukanlah kata penawar bagi segala-galanya, tetapi dia antara penawar yang paling baik. Sebab kita ada perkara halal di hadapan kita, kecuali syaitan kita tu terlalu kuat sampai dia akan bisikkan kepada diri kita apa yang halal bagi kita itu tidak cukup. Nabi SAW pernah pesan, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Pemuda-pemudi sekalian, siapa yang mampu berkahwin maka dia berkahwinlah. Mampu, dan itu akan menyebabkan lebih menundukkan pandangannya, lebih memelihara kehormatan ataupun kemaluannya. Dan kalau kita tengok, even bagi orang-orang yang sudah berumah tangga pun kadang-kadang musibah yang selalu terjadi dalam rumah tangga juga ada disebabkan mata. Kerana mata tu kita akan merasakan isteri kita itu tidak sempurna. Kalau kita ni kahwin hanya sebab kecantikan, sudah tentu kita akan melihat ramai lagi wanita-wanita yang lebih cantik di luar sana. Dan macam mana kita nak rasakan benda itu? Sebab mata kita tak jaga. Kita memang tengok perempuan-perempuan dekat luar sana sampai kita merasakan apa yang ada di hadapan kita itu tidak mencukupi. Itu antara musibah paling besar lah dalam rumah tangga, adalah kerana tidak menjaga pandangan kita. Walaupun Nabi kata berkahwin itu antara penawar yang paling baik bagi pandangan, tapi kita ubat ni pun sama lah. Maksudnya kalau kita duk makan ubat tapi kita duk cari penyakit lagi, susah lah kan. Nabi SAW pun selalu doa kepada Allah daripada pandangan-pandangan yang jahat, yang boleh membawa ke arah perkara-perkara yang jahat. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi. Ya Allah, peliharalah aku, selamatkanlah aku daripada pendengaran yang jahat, daripada penglihatan yang jahat, daripada ucapan yang jahat, daripada hati yang jahat. Itu Nabi doa supaya Nabi tidak Nabi sebenarnya ajar kepada umatnya juga doa supaya insya-Allah yang boleh berikan taufik kepada kita, kecenderungan hati kita ni untuk nak memelihara pandangan kita daripada melihat perkara yang haram, Allah Azza wa Jal. Jadi kita pasrah kepada Allah Azza wa Jal, kita doa kepada Allah Azza wa Jal supaya memelihara pandangan kita. InsyaAllah, moga-moga kalau kita jaga pandangan kita, hidup kita akan lebih tenang dan kita akan jadi Muslim yang lebih baik. Jadi jangan lupa jaga pandangan kita. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.